Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, temu kembali dalam rancangan Membayung Al-Quran. Dan pada kali ini kita memasuki ayat 789 surah As-Saff. Bagi tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid ke-9 muka surat 554. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man adzallamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-Islam. Wallahu la yahdi al-qauma adh-dhalimin. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak kepada Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Mereka ingin memadamkan cahaya, iaitu agama Allah, dengan mulut ucapan-ucapan mereka, dan Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir benci. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkannya di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik benci. Kalau kita lihat ayat ini kaitannya dengan ayat yang lalu, iaitu kisah perutusan Nabi Musa dan Nabi Isa AS. Jarak di antara diangkatnya Nabi Isa dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW iaitulah 500 wa 45 sanatan taqriban, lebih kurang 545 tahun. Wa ashal masihu ila an rufi'a 33 sanatan. Nabi Isa dibangkitkan menjadi rasul sampailah baginda diangkat oleh Allah SWT dalam usia 33 tahun. Wa baina raf'i wal hijrati syarifah 500 sanatin wa 98 sanatan. Dan jarak kiraan yang disebut dalam tafsirul bayan bahawa diangkatnya Nabi Isa itu dengan waktu dihijrahkan Nabi SAW ke Madinah dalam tempoh 598 tahun. Dan umat Nasara dalam keadaan mereka perbalahan, perselisihan dan kesesatan mereka, dikatakan dalam tafsirul bayan ini turunnya Jibril kepada Nabi Isa lebih kurang 10 kali sehingga baginda diangkat ke langit oleh Allah SWT. Itu keyakinan kita sebagai kaum muslimin. Dan turunnya ke atas Nabi Muhammad SAW Jibril ini dalam tempoh lebih kurang 24 tahun kenabian, membawa 6,236 ayat mengikut tempoh-tempoh yang beza. Jadi ini adalah satu kiraan menunjukkan bagaimana perbezaan waktu ataupun jurang waktu di antara Nabi kita Muhammad SAW dengan Nabi Isa sebelum itu, yang mana golongan Yahudi dan juga Nasara menolak bagaimana kedatangan Islam ini sifatnya adalah di antara risalah Islam itu bersifat keringanan. Ini adalah sya'nu tashri' disebut dalam tafsir Tahrir Tanwir, wa kadzalika sya'nu tashri' ayulqa il ummati tadrijian. Ini datangnya perintah dalam agama keringanan, kelonggaran yang diberikan, berbeza daripada syariat Nabi Musa. Sebagai contohnya, kalau orang melakukan dosa besar, tiada pilihan untuk mereka melainkan kena membunuh diri mereka sendiri. Kalau satu pakaian kena najis, maka hendaklah dipotong pakaian itu, tidak ada istilah membasuh sebagai contoh. Maka walaupun demikian, ia mendapat penentangan. Lihat dalam konteks 23 atau 24 tahun kedatangan Islam, wahyu diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun masih lagi kita lihat rentak ayat yang berbeza di antara Makkiyah dan juga Madaniyah, seperti turunnya kisah tentang syurga, tentang neraka, tentang halal haram, disebut dalam Sahih Bukhari sebagai contohnya, kama fi hadits Aisyah radhiyallahu anha fi Sahih Bukhari annaha qalat inma unzila awal ma unzil minhu ayat al-Quran suratun min mufassali fiha dzikrul jannati wan nari hatta idza thaba an-nas ila al-Islam nazal al-halal wal haram. Tengok maknanya keringanan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam yang patutnya diikuti oleh kaum Yahud dan juga Nasara ini tadi, bahawa keringanan dan juga bu'ithtu bil hanafiyati samha, dibawa Islam itu dengan sifatnya samhan, berarti banyak keringanan yang telah pun sebelum itu diberatkan, tapi sekarang datang Islam untuk membawa keringanan untuk mereka. Kalaulah mula-mula turun, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, terus kepada la tashrabul khamar, maka tentulah mereka yang didakwa dari kalangan orang Arab itu, mereka mengatakan la naturkul khamar abadan. Kalau dikatakan mereka Islam ni merupakan satu sistem hidup yang
zalim datang saja terus mengharamkan arak, tentulah orang Arab tak bersedia untuk menerimanya. Tengok tadriji yang berlaku, proses keislaman itu satu ke satu, pendekatan yang diambil, beberapa kali turun ayat untuk mengharamkan arak. Ini semua sebagai bukti bahawa Islam yang dibawa itu merupakan kelangsungan kepada syariat Nabi-Nabi yang terdahulu. Alangkah malang sekali bagi mereka untuk menolaknya, masih lagi bersifat menolaknya. Alangkah kalau kita membaca dalam Syama'il Muhammadiyah sebagai contohnya, kesempurnaan Nabi SAW. Alhamdulillah ada berbagai variasi dalam penterjemahan, antara yang terbaik yang saya cadangkan tuan untuk membacanya kerana ia bergambar, dilakonkan episod itu satu persatu. Kalau kita perhatikan Syama'il Muhammadiyah yang dibawakan dalam versi bahasa Melayu yang sangat menarik ini, namanya Kenali Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah pun diperakui oleh para mufti, para ilmuwan. Bagaimana menceritakan tentang perjalanan seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Tak kala fitrahnya menyeru beliau untuk mencari kebenaran, lalu belajar daripada seorang pendeta kepada yang lain, sehingga akhirnya jatuh ke tangan Yahudi sebagai hamba. Iaitu dalam hadis yang ke-20 himpunan Syama'il Muhammadiyah ni, tuan-tuan bacalah tuan-tuan, jadikan dirujukan. Memilikinya seolah-olah menjemput Rasulullah SAW untuk menyampaikan kesempurnaan akhlak hidup, cara yang diredai oleh Allah SWT. Baik, hadis ini an Buraidah radhiyallahu anhu yaqul ja'a Salman Al-Farisi ila Rasulillah hina qadima al-Madinata bima'idatin 'alayha rutabun fa wada'aha baina yaday Rasulillah faqala ya Salman ma hadha qala sadaqatun 'alayka wa 'ala ashabi faqala irfa'ha fa inna la na'kulu sadaqah qala farafa'aha faja'a al-ghad بمثله ووضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان فقال هدية لك. Ni dalam hadis ini menceritakan Salman datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau merupakan hamba. Ketika datangnya itu dia membawa sebekas kurma yang merupakan sedekah untuk Nabi SAW. Ketika bagi kepada Nabi sedekah itu, Nabi tolak. Ambil, kami tidak makan sedekah, kata Nabi SAW. Keesokan harinya datang lagi Salman. Beliau ni merupakan hamba bertugas di kebun kurma seorang Yahudi. Maka pada hari berikutnya bawa lagi sebekas kurma dan meletakkannya di hadapan Nabi, lalu berkata ini hadiah untuk Nabi. Maka Nabi makannya. Faqala Rasulullah SAW li ashabihi ubsutu fa nadhara ila al-khatam ala dhahri Rasulillah SAW fa amana bih. Bahawa Salman ini kemudian bila letakkan kurma itu sebagai hadiah, barulah Nabi makannya dan memberi kepada para sahabat juga untuk makan bersama-sama. Maka kemudian Salman merhatikan khatam. Khatam ni yang berada di belakang Nabi SAW. Lalu berimanlah beliau dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ni Salman ni ceritanya panjang tuan, tapi saya ringkaskan. Salman ni merupakan hamba milik Yahudi, telah jatuh ditawan dalam perjalanan ketika mencari kebenaran ini. Begitu jauh perjalanannya. Salman merupakan seorang yang menguasai agama-agama selain daripada Islam, dan di kalangan sahabat pun Nabi menganggapnya sebagai salah seorang daripada fuqaha. Menjadi mufti disebut oleh Syekh Abdul Hayy Al-Kattani dalam buku beliau tajuk Taratib Al-Idariyah. Beliau ni merupakan salah seorang daripada fuqaha usahabah yang menjadi rujukan. Dan kita semua sedia maklum dalam kes merujuk Abu Darda ketika beliau qiyamul lail, berpuasa dan tidak bersama dengan isinya, sampai Salman dijemput ke rumah menegurnya, dan teguran itu diperakui oleh Nabi kebenarannya bahawa waktu malam waktu untuk berehat, waktu untuk tidur bersama dengan isteri, dan waktu untuk qiyam, bukan sepanjang malam qiyamul lail. Waktu siang ada hari kita berpuasa, ada hari kita berbuka kerana meraihkan berbagai perkara keliling kita, kekeluargaan dan sebagainya. Maka ini menunjukkan kepada kita Salman ni menguasai banyak perkara termasuk Islam. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihkan, hanya hati yang cerdik, yang celik, yang mencari kebenaran sahaja yang akan dapat mengikuti nur yang Allah utuskan ini. Kerana itu kata Al-Imam Fakhruddin Razi dan tafsirnya, Allah menggunakan perkataan nur yang merujuk kepada cahaya yang berada tinggi cahaya matahari yang tidak boleh dipadamkan. Kerana itu kalau kita perhatikan bahawa merujuk kepada uluwi sya'nihi wa 'azamati burhani, bahawa cahaya yang dibawakan itu sama ada merujuk kepada agama Allah ataupun Al-Quran ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu wahid min hadhihi thalatha bi hadhihi sifati li'annahu yadhhar 'alaihi min al-athar. Ini merupakan satu benda yang tak dapat ditutup, tak dapat nak disembunyikan. Ataupun yang kedua merujuk kepada nurullah ini sati'un abadan wa tala'a min matla' la yumkin zawaluhu aslan. Jadi cahaya Allah ini dimaksudkan dengan tempat terbitnya di tempat yang tidak mungkin ada manusia dapat memadamkannya. Iaitulah seumpama cahaya matahari yang digambarkan menerangi alam. Jadi kalau kita perhatikan upaya ataupun usaha musuh-musuh Islam untuk memadamkan cahaya Allah ni, iaitu Islam, dengan mulut mereka. Jadi penyebutan mulut ini sedang ini maksudkanlah lidah. Ini satu majas, iaitu untuk mengilustrasikan usaha seseorang untuk memadamkan cahaya Islam dengan menggunakan mulutnya, iaitu meniupnya ataupun berdebat untuk memadamkan kebenaran Islam. Bagaimana mungkin seorang itu berhasil untuk memadamkan cahaya matahari dengan meniupnya? Kalau kita perhatikan ayat yang lebih kurang sama disebut oleh Allah dalam surah Taubah ayat ke-32, iaitu a'udzubillahi minasyaitanirrajim yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah. Beza kan daripada ayat yang sedang kita baca di sini. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu
mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dalam surah Taubah, yuriduna ayutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayutimma nurah. Berbeza laras itu. Dalam surah Taubah Allah menggunakan an yutfi'u. Dalam surah Saf ini yuriduna liyutfi'u. Di sana an, di sini liyutfi'u. Kata Imam Al-Asfahani dalam tafsirnya, an yutfi'u itu menjelaskan tujuan usaha mereka. Dalam surah At-Taubah, an yutfi'u merujuk kepada tujuan usaha itu dilakukan, iaitu untuk memadamkan. Sedangkan di sini liyutfi'u itu merujuk kepada cara mereka lakukan untuk memadamkannya, iaitu cahaya Islam ini. Berbeza. Jadi Al-Imam Al-Biqai pula berkata dalam Nazm Durar, kesan yang boleh kita lihat penggunaan mutimmu mengandungi makna kemantapan. Yang telah kita pelajari bahawa penggunaan isim dengan fi'il yang telah saya sentuh sebelum ini berbeza. Isim itu merujuk kepada makna thubut, kalau fi'il merujuk kepada makna tajaddud. Jadi Al-Biqai mengatakan bahawa perbezaan itu sangat wajar kerana kaitan ataupun huraian dalam surah As-Saf ini merupakan natijah daripada apa yang dikehendaki dalam surah At-Taubah, iaitu hasil daripada penyempurnaan itu adalah kesempurnaan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nur Allah ini juga dapat difahami seperti disebut oleh para ulama tafsir, berarti dalam bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad SAW, seperti yang telah kita ceritakan kisah keislaman Salman contohnya, yang antara lain adalah petunjuk kepada agama, dan kemudian merujuk juga kepada mukjizat-mukjizat yang baginda paparkan serta keistimewaan Al-Quran. Jadi semua ini merupakan bukti-bukti yang sangat jelas, terang benderang. Jadi nurullah, cahaya Allah yang dimaksudkan sini membawa maksud yang sangat mendalam. Jadi kehadiran cahaya yang bersifat material yang diciptakan Allah ni, katakanlah sebagai contohnya matahari, membawa kita memahami bahawa kalau cahaya matahari tidak ada waktu siang, bagaimana? Bukankah jika matahari terbit kita menutup, memadamkan semua lampu? Demikian juga hidayah Allah yang merupakan cahaya ni, baik Al-Quran ataupun Islam ataupun Nabi SAW, bila ia telah hadir, maka kita tidak memerlukan kepada alat-alat lain yang boleh menerangi. Memadailah nur Allah, cahaya Allah itu, jika dia hadir, dia datang, maka semua akan dicukupkan oleh cahayanya walaupun sekian banyak manusia menggunakannya. Jadi golongan kafirin yang dimaksudkan dalam ayat ini dari sudut konteksnya adalah golongan Yahudi dan juga ahli kitab. Demikian pendapat sekian banyak para ulama seperti Ibn Ashur, Said Qutub, bahawa yang dimaksudkan kat sini berbeza. Kalau sebut al-kafirun lain daripada al-musyrikun. Tengok ya, yang pertama ayat ke-8, walau karihal kafirun. Kemudian dalam ayat ke-9, walau karihal musyrikun. Kenapa ada perbezaan kat sini? Ayat ke-8, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Kemudian datang ayat ke-9, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Apa beza ni tuan-tuan, al-kafirun dengan al-musyrikun? Ke disebut dalam tafsir Mafatihul Ghaib, tafsir kabir, bahawa al-kafirun merujuk kepada lebih umum daripada al-musyrikun. Al-kafirun merujuk kepada mereka yang kufur, dan perkataan kufur ini merujuk kepada tertutup. Al-kufran, kufran ni'mah, bermakna satu benda yang bersifat ghita, satu benda yang tertutup, taghtiyah. Tapi kalau rujuk kepada musyrik, datang perkataan isyrak, iaitu mewujudkan sesuatu selain daripada Allah SWT, mewujudkan sekutu bagi Allah SWT. Maka kesesuaian perkataan kafirun dalam ayat yang ke-8 dan keserasian penggunaan al-musyrikun dalam ayat yang ke-9, sebenarnya kalau kita lihat kepada siyak al-ayah, konteks ayat, iaitu sifat yang pertama yang Allah sebut, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun, bahawa Allah SWT menggunakan cahaya itu terang benderang untuk diikuti, tetapi ada pula golongan yang cuba untuk memadamkannya. Yang memadamkannya siapa? Al-kafirun. Orang kafir ini, perkataan kufran seperti yang dinyatakan dalam pandangan ahli tafsir, kufur itu merujuk pada tertutup, bukan? Cahaya itu dah terbuka, menerangi, memberikan berbagai nikmat kepada yang menggunakannya, umpama matahari di siang hari untuk perjalanan, untuk solar system, untuk tumbuhan pokok-pokok, kesegaran kehidupan, waktu-waktu duha sebagai contohnya. Sedangkan segala nikmat itu dilihat oleh manusia yang mengambil pedoman padanya, ada pula golongan yang cuba untuk menutupnya. Maka lebih sesuai disebut perkataan al-kafirun untuk ayat ke-8 dan lebih sesuai disebut perkataan musyrikun untuk ayat yang ke-9. InsyaAllah lebih lanjut saya akan huraikan pandangan Imam Fakhruddin Ar-Razi dan tafsirnya, tafsir kabir, tentang keserasian tersebut. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.